Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, pada hari ini kita akan teruskan lagi bab 7 kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, kita akan sambung fasa yang ketiga di bawah subtopik 7.4 kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Kegiatan ekonomi di Malaysia memainkan peranan yang penting terhadap pembangunan negara. So di sini ada beberapa kepentingannya. Yang pertama sekali, yang pertama sekali adalah peningkatan taraf hidup. Penduduk dapat meningkatkan taraf hidup mereka apabila melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksudkan di sini adalah yang mana apabila berlakunya peningkatan taraf hidup, kita dapat lihat yang mana berlakunya kuasa beli. Kuasa beli juga akan turut meningkat. Sebagai contohlah untuk memenuhi keperluan harian. Seperti membeli bekalan makanan, pakaian ataupun menyediakan tempat tinggal yang lebih selesa lagi. Selain daripada itu, yang mana peningkatan taraf hidup juga menyebabkan taraf pendidikan ataupun untuk mendapatkan rawatan perubatan yang lebih baik untuk menjamin keselesaan hidup. Itu pentingnya apabila berlakunya peningkatan taraf hidup ataupun penambahan ataupun peningkatan pendapatan dalam sesebuah keluarga. Maknanya kehidupan lebih elok lagi. Kemudian petunjuk taraf hidup boleh dilihat melalui peningkatan jumlah pendapatan per kapita keluarga, perumahan yang selesa, tahap pendidikan dan lain-lain kemudahan seperti mana yang saya maklum tadilah. So dekat sini orang kata apa, kehidupan kita dalam sesebuah keluarga lebih selesa. Peningkatan pendapatan penduduk membolehkan kuasa beli, taraf kesihatan dan tahap pendidikan penduduk turut meningkatlah seperti mana yang saya maklum di awal tadilah. Sedikit info berkaitan dengan kuasa beli adalah kemampuan seseorang untuk membeli barangan dan juga perkhidmatan. Senang cerita dekat sini, istilah dia, kalau kita berkemampuan dari segi keuangan, kita mampu untuk membeli apa sahaja untuk memenuhi keperluan kita lah. Baik, kemudian yang kedua adalah kemajuan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi dapat menyumbangkan pendapatan untuk membiayai perbelanjaan, mengurus dan mentadbir negara. Pendapatan negara diperoleh daripada cukai, hasil ekspor, kedatangan pelancong asing dan juga keuntungan aktiviti perniagaan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, sektor perkhidmatan khususnya pendidikan dan pelancongan telah menjadi pemacu utama kepada pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Bukan setakat sahaja kepada keluarga lah tadi dengan taraf hidup, dia juga penting untuk pembangunan ekonomi dengan orang kata apa, sumber kewangan negara yang stabil, hasil daripada pungutan cukai, ekspor, perniagaan, perdagangan dan sebagainya menyebabkan negara mempunyai sistem kewangan yang kukuh dan menyebabkan negara kita boleh membangun dengan baik. Baik, yang ketiga pula adalah dari segi pemindahan teknologi. Semua kegiatan ekonomi memerlukan sokongan teknologi terkini bagi meningkatkan pengeluaran. Pemindahan teknologi melibatkan pemindahan kemahiran, kepakaran dan teknik dari satu negara ke negara lain melalui proses pembelajaran, pengalaman dan latihan. Di Malaysia terdapat dua cara pemindahan teknologi dilaksanakan, iaitu latihan pekerja, latihan sambil bekerja. Selain daripada itu, pemindahan teknologi juga dilakukan melalui proses penyelidikan dan pembangunan R&D. Kalau kita lihat di sini, apa tujuan teknologinya adalah untuk mampu berdaya saing ataupun mengeluarkan produk-produk yang bermutu tinggi.
Okey, selain daripada itu, kita dapat lihat yang mana pemindahan teknologi ni bukan setakat pemindahan kemahiran, namun dari segi kepakaran, teknik dari sesebuah negara melalui proses pembelajaran, latihan ataupun pengalaman. Okey, sebagai contoh latihan pekerja. Okey, apabila sesebuah syarikat membeli jentera ataupun mesin yang mempunyai teknologi terkini daripada negara luar, biasanya syarikat pembekal akan menawarkan latihan kepada kaki tangan syarikat tersebut. Begitu juga sesebuah syarikat akan menawarkan latihan sambil bekerja untuk kaki tangannya untuk menambahkan pengetahuan dengan teknologi terkini. Maknanya untuk memahirkan diri dalam sesuatu mesin ataupun jentera, kita perlu sedikit kemahiran. Kemahiran tadi kita akan dapat melalui tunjuk ajar, melalui pengalaman sedikit demi sedikit, melalui kursus dan sebagainya. Itu adalah yang berkaitan dengan latihan pekerja. Okey. Begitu juga dengan latihan sambil kerja. Sambil bekerja, kita akan diberi latihan tunjuk ajar oleh orang-orang yang lebih mahir lagi. Okey, itu adalah berkaitan dengan pemindahan teknologi di Malaysia dilaksanakan. Okey, bagi R&D lah sebagai contoh, kebiasaannya aktiviti ini dilakukan oleh pakar ataupun saintis tempatan ataupun kerjasama dengan penyelidik daripada negara luar. Okey, antara agensi yang bertanggungjawab lah untuk pemindahan teknologi ni, untuk memastikan teknologi ni boleh berdaya saing ataupun lebih selamat, adalah di bawah tanggungjawab Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia ataupun MTDC, ataupun Institut Piawaian Malaysia SIRIM, dan satu lagi adalah Institut Mikroelektronik dan Sistem Malaysia MIMOS. Itu adalah agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menjalankan R&D di Malaysia lah. Okey, sebagai contoh lah, cikgu bagi contoh helmet. Helmet untuk memastikan selamat digunakan oleh penunggang motosikal, dia perlu disahkan oleh SIRIM dan dia perlu ditest, dikaji supaya lebih selamat. Kalau tak ada SIRIM tu, maknanya itu adalah benda tiruan ataupun mungkin penggunaannya adalah tidak selamat. Begitu juga dengan alat elektronik dan sebagainya, perlu pengesahan daripada SIRIM lah. Yang keempat, okey, kepentingan yang keempat adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, kepelbagaian kegiatan ekonomi dapat menyediakan peluang pekerjaan, menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia berkurangan. Dengan adanya peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor, menyebabkan Malaysia ni masalah pengangguran tu menurun. Prestasi ekspor dan pengeluaran perindustrian yang semakin kukuh juga telah mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor primer. Sektor primer ni adalah yang berasaskan sumber lah. Okey, seperti perikanan, pertanian, pembalakan ataupun perlombongan. Kalau sekunder ni adalah benda yang orang kata apa, separuh siap. Seperti contoh perindustrian ataupun perkilangan. Kemudian tertier ni adalah yang berasaskan perkhidmatan, sebagai contoh pengurus ke, akaunten ke, jurutera ke, okey, pekerja am ke, ataupun apa-apa sektor yang menyediakan perkhidmatan lah. Contohnya di bank, okey, di bank, hospital, okey, klinik dan lain-lain lagi lah. Okey, itu yang dikatakan berkaitan dengan mewujudkan peluang pekerjaan. Baik, yang kelima adalah peningkatan infrastruktur. Kemajuan ekonomi yang pesat di negara kita menggalakkan pembangunan infrastruktur moden. Okey, sebagai contohlah
jenis infrastruktur yang pertama sekali adalah jalan raya dan juga lebuh raya. So hasil daripada ni dia dapat meningkatkan darjah ketersampaian penduduk ke sesuatu kawasan. Contohnya lebuh raya utara selatan plus dan lebuh raya pantai timur. Dengan ada lebuh raya ni maknanya senang untuk kita sampai ke sesuatu destinasi dengan lebih cepat, lebih selamat. Okey, so tiada masalah kesesakan lalu lintas yang teruk lah dengan adanya jalan raya dan juga lebuh raya yang besar macam ni. Okey, kemudian yang kedua adalah jenis infrastruktur yang kedua adalah jalan kereta api. Okey, sistem pengangkutan kereta api elektrik seperti transit aliran massa ataupun mass rapid transit MRT, tren laju antara bandar atau elektrik, train service ETS, transit aliran ringan ataupun light rail transit LRT dan express KLIA ataupun express rail link ERL dibina untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okey, selain daripada pengangkutan jalan raya, ada juga berkaitan dengan pengangkutan rel lah. Yang ni untuk menampung jikalau berlakunya kesesakan lalu lintas yang teruk di jalan raya. So dengan adanya sistem kemudahan jalan kereta api ni dapat membantu melancarkan lagi kita punya kegiatan ekonomi harian. Kemudian yang ketiga adalah pengangkutan udara. Pembinaan lapangan terbang antarabangsa seperti lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang telah meningkatkan industri pelancongan negara dan kegiatan ekonomi yang lain. Antara infrastruktur yang memudahkan untuk berinteraksi ataupun menghubungkan negara dengan negara luar adalah pengangkutan udara lah. Okey, seperti mana yang sedia maklum, dengan adanya pengangkutan udara ni, dia merupakan laluan masuk ke sesebuah negara, terutama sekali Malaysia lah. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah pelabuhan. Okey, pelabuhan seperti mana yang anda sedia maklum adalah berkaitan dengan pengangkutan air dan dia boleh mengangkut barangan dalam kuantiti yang lebih banyak lagi. Contohnya pelabuhan antarabangsa seperti Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Tanjung Pelepas telah memudahkan urusan import dan ekspor. Okey, selain daripada infrastruktur yang disediakan, banyak lagi sebenarnya infrastruktur yang lain seperti yang berkaitan dengan bekalan air, elektrik, telekomunikasi dan sebagainya. Okey, secara tidak langsung yang mana kemudahan infrastruktur ni turut meningkatkan tahap ketersampaian ke sesuatu kawasan dengan lebih mudah lagi. Dengan adanya kemudahan perkembangan ekonomi ni, maka secara tidak langsung apabila ekonomi dah stabil, maknanya kemudahan infrastruktur juga akan bertambah dari satu masa ke satu masa. Okey, maknanya menunjukkan Malaysia akan meningkat dan terus membangun. Kepentingan yang seterusnya adalah proses pembandaran ataupun urbanisasi. Okey. Istilah pembandaran ialah proses perubahan sesuatu pertempatan desa menjadi bandar, dan pertempatan ini berkembang menjadi pusat aktiviti ekonomi seperti pusat pengumpulan hasil pertanian, pusat kegiatan pelombongan ataupun pusat perkilangan. Semua kegiatan ekonomi tersebut telah menyumbang kepada proses pembandaran. So, di sini kita lihat yang mana kegiatan ekonomi menyumbang kepada proses pembandaran lah yang cikgu bagi contoh tadi. Okey, perkembangan bandar Petaling Jaya, Shah Alam dan Bayan lepas berlaku akibat kegiatan perindustrian. Dengan adanya perindustrian ni, maka wujudlah bandar Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Bayan lepas. Baik, kemudian kegiatan sektor perkhidmatan juga telah menyebabkan wujudnya pertumbuhan bandar Putrajaya dan juga Cyberjaya. Okey, di sini kompleks-kompleks kerajaan semua terletak di Putrajaya dan juga Cyberjaya.
Okey, kemudian kepelbagaian kegiatan ekonomi turut menambah peluang pekerjaan dan menggalakkan penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar untuk mendapatkan peluang pekerjaan. So, saiz penduduk di bandar juga akan bertambah sedikit demi sedikit akibat daripada pertambahan penduduk daripada luar bandar ke bandar. Maknanya istilah lain berlakunya proses migrasi. Kemudian kemajuan ekonomi secara tidak langsung menyebabkan perkembangan dan perluasan saiz serta pertambahan fungsi bandar lah. Kalau dulu istilah dia, kalau cikgu bagi contoh Kuala Lumpur lah. Fungsi bandar Kuala Lumpur pada zaman dahulu merupakan kegiatan perlombongan. Namun telah berkembang pesat menjadi sebuah pusat pentadbiran. Pada peringkat awal KL tu dikenali sebagai pusat perlombongan lah. Namun sekarang telah berkembang besar menjadi bandar yang utamalah terkenal di Malaysia ataupun telah menjadi pusat metropolitan. Dan yang terakhir adalah pengurangan import. Kegiatan ekonomi tempatan mengurangkan kebergantungan negara terhadap barangan import. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi mengurangkan import, iaitu menggalakkan sektor industri kecil sederhana IKS atau menggalakkan pengeluaran sektor pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, perikanan dan ternakan. Baik, sedikit info berkaitan dengan industri kecil dan sederhana. IKS merupakan perusahaan perkilangan ataupun syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi 25 juta. Sumber daripada Jabatan Penerangan Malaysia Julai 2011. Dengan pengurangan barangan import ni, maka kuranglah pengeluaran mata wang Malaysia ke luar negara. Okey, sebagai contoh yang berkaitan dengan pembinaan kenderaan. Di Malaysia kita telah membina kenderaan sendiri, iaitu Proton. Hasil daripada ni maknanya kita kurang bergantung kepada kenderaan import. So boleh beli kenderaan tempatan. Itu sebagai contohlah. Selain daripada itu, kita boleh menghasilkan bahan mentah ataupun bahan separuh siap yang dihasilkan oleh pengeluar tempatan. Okey, dengan menggalakkan sektor pertanian sebagai contoh, kita menghasilkan penanaman padi untuk mengelakkan daripada berlakunya import sumber padi daripada negara Thailand lah. Okey, selain daripada itu, buah-buahan, sayur-sayuran, perikanan dan juga penternakan. Maknanya kita menggalakkan petani-petani ataupun pengusaha-pengusaha untuk menternak, membela sendirilah dalam kuantiti yang banyak untuk dipasarkan dalam negara sendirilah untuk tempatan. Dengan ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada import. Baik, itu sahaja kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia dan kita imbas kembali daripada awal. Okey, jenis kegiatan ekonomi di Malaysia terbahagi kepada 3, sektor primer, sekunder dan juga tertier. Dan taburan kegiatan ekonomi di Malaysia kita dapat lihat pertanian, perindustrian dan juga pelancongan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia dari segi faktor fizikal, bentuk muka bumi, tanah, iklim, saliran, bahan mentah. Manakala faktor manusia, dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi, modal, pasaran serta buruh. Dan kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia seperti peningkatan taraf hidup, kemajuan ekonomi negara, mewujudkan peluang pekerjaan, pemindahan teknologi, peningkatan infrastruktur, proses pembandaran dan juga pengurangan import. Baik, maka setakat ini sahaja bab 7. Okey, bab 7 kegiatan ekonomi di Malaysia. Sampai jumpa lagi pada sesi akan datang. Kita sudahi dengan tasbih, kafarah dan juga surah
wal 'afw.